Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih saudara pengerusi tetap Profima, Saudara Azim. Setiap program dia lah pengerusi tetap. Sampai hari tu Prof kata ni pengerusi tak berpencen. Yang berusaha Tuan Syed bin Yahya, mantan presiden kita dan juga pengetua Akademi Profima. Satu tepukan untuk Tuan Syed kita. Yang bahagia Datin Rusila, juga pengerusi Koperasi Profima Berhad. Satu tepukan juga untuk Tuan Datin kita. Yang dihormati Timbalan Presiden Profima, Cik Mishnin, Ahli Jawatankuasa, Cik Rin, Miatek Academy, Creative Academy, Cik Din, penasihat Kopro kita, Captain Bond, ketua-ketua negeri. Saya insyaAllah boleh sebut seorang-seorang. Pian daripada Perak, Angah daripada Perak, datang daripada Perak. Cik Jas daripada Sabah semalam baru sampai. Cik Shah daripada Johor baru sampai semalam. Cik Kamarul Zaman daripada Negeri Sembilan, Melaka. Ada lagi ketua negeri? Tak ada dah kan? Itu je kan? Dan juga semualah ahli jawatankuasa, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan dihormati sekalian. Terima kasih kerana hadir pada hari ini. Sebenarnya apabila sampai je AGM, kita mesti nak tengok, nak check report apakah kerja-kerja yang telah dijalankan oleh AJK sebelum ini. Jadi inilah waktu ketikanya kita bentang dan juga kita perbincangkan, perdebatkan, perhalusi, persoalkan. Itulah sebenarnya tujuan AGM. Kita tak nak persatuan kita ni membawa haluan yang tidak betul, kepentingan diri, ada korupsi dan sebagainya. Macam politik tak Cik Pen? Jadi maksudnya setiap AGM itu mesti ada tujuannya. Kalau AGM pemilihan 3 tahun sekali, AGM yang kebiasaan mesti setahun sekali. Jadi Profima memastikan setiap tahun kita akan ada AGM. Cumanya yang ini ni, AGM ni kita terlanggar sedikit daripada tarikh. Sepatutnya kita buat bulan 12. Tetapi kita terlalu sibuk bermula pada bulan 9. Kita terlalu banyak program yang kita kena selesaikan. Jadi kita kena bawa ke tahun baru ni beserta juga dengan Hari Kru Filem Malaysia tu lah. So itu yang kena buat juga. Diorang tak boleh buat bulan 1 je, saya kata kena buat juga. Itu yang terpilih 1 hari bulan 2. Kebetulan ada cuti, jadi kita pun menetapkan bahawa 1 hari bulan 2 ni adalah AGM dan kita sekalikan dengan Hari Kru Filem Malaysia. Saya cuma nak bercakap tentang sedikit kronologi kita punya usaha ataupun perjuangan kita daripada bulan 12, 20, 21. Kita adalah kumpulan yang diberi tugasan yang berat sebenarnya selepas menang. Sebab waktu itu adalah pasca Covid. Jadi bila pasca Covid ni, semua orang menghadapi cabaran dan dugaan. Tapi oleh kerana kita telah tetapkan daripada awal, sebelum pertandingan pun kita dah ada kita punya manifesto dan juga apa kita nak pergi, tak susah mana pun. Sebab kita ikut kita punya plan awal sahaja. Dan yang saya terkejut sikit tu, sebenarnya kita punya kempen transformasi tu kita plan 3 tahun. Setahun dah hampir selesai. Jadi sebab tu kita tukar lah. Kita tukar daripada setahun tu dah nak selesai, cuma ada beberapa persen yang tak selesai. Saya boleh katakan bahawa kebajikan kita tak selesai di antara 30% begitu saja. Masalah perumahan sedikit, bukan sedikit lah, masalah perumahan yang paling banyak. Kemudian lebih kepada yang melibatkan jam kerja apa semua itulah. Itu semua dalam kontrak kerja settle lah. Sebelum benda itulah. So yang paling besar sekali tentang masalah perumahan lah. Itu tentang kebajikan. Pendidikan kita dah bergerak. Cuma tahun ni kita fokuskan balik. Sebab pendidikan kita cuma sentuh sedikit saja. Kita tak ada dana yang kuat. So tahun ni insyaAllah kita dah plan setahun. Nanti saya akan terangkan apa kita nak buat tahun ni. Dan juga tentang dasar sistem ekonomi pengurusan, semua kita dah tukar dah. Daripada yang lama kepada yang baru, memudahkan. Nak report pun tak payah datang office apa semua online je. So macam mana SOP lepas report apa berlaku, so semua dah ada step-step tu apa semua. Jadi saya rasa benda tu dah habis dah. Dah nak selesai dah. Jadi bila masuk tahun baru ni, apa kita nak perjuangkan? So sebab itu timbulnya G20 tu lah. So G20 tu dia terus letak 7 tahun ke depan terus. So bila kita panjang sikit perjuangan kita, panjanglah perjalanan kita.
dan kita tahu step kita lepas ni nak pergi mana lah. So itu perancangan Profima sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok buku laporan tu, sebenarnya aktiviti bergambar tu kalau berwarna lebih cantik lah. Tapi kita dah, itulah page yang paling tebal. Nak masuk lagi pun Miss Lin cakap cukup lah itu. Kalau nak tengok kita punya aktiviti tu, tengok kat Facebook lah. Berlambat-lambat aktiviti dia. Dia diary dan aktiviti sekali lah. Nak menunjukkan bahawa betapa kuat dan sokongan yang cukup padu daripada ahli jawatankuasa sebenarnya. Kumpulan ni memang kumpulan kuat betul. Saya pun ucapkan tahniah. Daripada setahun 2022 yang kita lalui, alhamdulillah sokongan ahli pun, feedback pun banyak. Penggal pertama tu kita lebih pada berjumpa orang. Kalau perasan, kita banyak berjumpa orang. Sebab kita sangat percaya bahawa bila berjumpa orang ni, kita bagi ruang untuk orang bercakap. Yang muda, yang tua, yang menangis ada, yang marah ada, macam-macam situasi ada. Menangis ramai lah. Itu yang tersentuh tu. Kalau perempuan tak apa, lelaki kan. Budak-budak kru datang jumpa menangis, menceritakan masalah-masalah lama ni. Jadi itu yang memberi semangat pada kita. Dan juga penggal pertama tu kita dengar, kemudian kita proses dan kita masukkan apa benda yang perlu. Dan kita dah dapat tahu dah apakah masalah sebenarnya kru-kru filem kita ni. Dan kita dah tak boleh berkompromi dalam beberapa perkara. Contoh, selepas ini kita hanya memperjuangkan ahli-ahli Profima saja yang aktif. Yang tak aktif dia kena aktif. Kalau tidak kita tolak tepi je. Dia kena adil dengan orang yang aktif. Itu pendekatan kita. Beritahu semua kru-kru filem satu Malaysia, kalau dia tak aktif Profima, dia punya ahli itu expired, dia report, kita tolak tepi dulu. Bukan kita tak nak layan, tapi kita tolak tepi dulu. Kita utamakan ahli-ahli yang aktif. Sebab kalau kita layan dia, kita tak adil kepada orang yang membayar yuran, yang support dekat kita. So kita dah buat pendekatan tu. Beritahu ahli-ahli kita, tolong aktifkan kita. Dia macam lesen untuk bekerja. So kena aktif lah, kena hormati kita punya kerjaya. So kita nak ajar kita punya ahli, hormati kerjaya, supaya kerjaya dia lebih serius. Dia tak mau dah main-main apa semua. Itu pendekatan yang kita buat. Masalah yang kita lihat lagi adalah tentang masalah pendidikan. Kita dah tak mau berkompromi dengan orang yang belajar di lokasi saja, yang belajar ikut tok guru dia, tok guru minta betul, kepada tok guru minta betul. Itu kita tak nak lah. So sebab itu kita terus buat Akademi Profima. Jadi biar Tuan Syed yang tentukan, ini betul, ini sistem Malaysia, ini sistem international pakai apa semua, ini dia modul dia. Okey? Maksudnya kalau sebut perkataan itu je guna. Kalau job scope, assistant director itu je. Tak payah nak pandai-pandai, ni pegang payung, kejap assistant director, kejap prop man, kejap ni siapa punya kerja ni? Macam G20 hari tu, panel-panel dah bising, ni job scope pun bertergabur. So benda-benda macam ni yang kita nampak, memang masalah ni memang betul, memang wujud di antara kru filem. Sebab kita ikut tok guru yang tak betul. Tok guru dia rasa dia betul, sebab tok guru kepada tok guru dia pun semua tak betul. Jadi kita nak perbetulkan, masalah pendidikan ni sangat kritikal dalam industri filem Malaysia, yang kita duk rasa bangga dan sangat rasa kita cerdik sangat lah maksudnya. So kita kena one step ke belakang, kena tone down sikit, kita kena masuk segala program-program latihan yang dibuat oleh Profima nanti, supaya kita akan dapat benda yang betul lah. Kita tak nak main-main lah benda ni. Kemudian tentang kebajikan, kebajikan memang kita sentiasa ambil berat juga. Bukan tentang orang sakit, orang mati je, tapi yang melibatkan pekeso apa semua. Kejap lagi ada usul yang mewajibkan semua, saya beritahulah bocor sikit pun tak apa, usul yang mewajibkan semua ahli Profima wajib ambil pekeso dan juga akaun KWSP. Ini one of the kebajikan lah, kan? So benda ni masih tak settle. Saya pun agak, orang kata agak terkesan juga dengan 2-3 masalah tentang kru filem. Saya bincang dengan AJK semalam waktu, kenapa tahun ni terlalu banyak aduan? Tahun lepas ada aduan. Saya pun pelik, apa masalah tahun ni banyak sangat aduan ni? Tiba-tiba one of the kita punya ketua negeri cakap, dia sebenarnya dia kata ahli Profima dah mula buka mata dengan Profima sebenarnya. Dulu dia orang takut. Dia orang takut, diam, tak nak report. Sekarang dah buka mata dan dia rasa Profima adalah tempat untuk dia mengadu. Itu yang mula dah banyak. Bulan 1 saya rasa, betul je Intan kan? Bulan 1 kita banyak report kan? Macam-macam hal. Semalam pun saya dapat satu call. Dia punya call pun kelakar jugalah. Kalau boleh saya tak nak beritahu nama, tapi saya nak report. Yang tu mana boleh kau kena beritahu nama lah.
Kita nak kena report tu kena ada nama. Rahsia tak rahsia itu biar Profima yang buat. Kita tahulah buat kerja. Bahagian undang-undang kita, Cik Yus apa semua ni, dia tahulah buat kerja. Takkan dia nak expose nama-nama tuan-tuan. Beritahu dekat ahli-ahli kita, report je. Yang penting report. Sebab bila report nanti, nama syarikat dan orang yang terlibat tu ada dalam simpanan kita. Kalau dah 5-6 kali asyik company itu saja, kita kena ambil tindakan. Kita tak nak ada ahli-ahli kita dipermainkan, diperkotak-katikkan, dibobrokkan. Okey. Itu perkara-perkara yang kita dapat tengoklah. Kemudian tentang hak kru kita, peluang dalam kerjaya. Peluang dalam kerjaya ni, kalau kita dah ada pendidikan, latihan yang cukup, orang nampak kita ni dah memang ada kemahiran. Orang bayar atas kemahiran. Itulah profesional sebenarnya. Orang bayar atas kemahiran kita. Tak payah berdebat lah pasal profesional tak profesional. Selagi tak profesional, orang takkan bayar. Sikit dan banyak apabila profesional kita lebih tinggi dan juga memuaskan, etika kerja, disiplin, kerja puas hati, hasil orang akan bercakap. Itulah peluang kerja tu akan bertambah. Profima cuma boleh buka ruang, tapi kita tidak boleh mencari kerja. Siapa nak cari kerja memang saya tolak tepi je lah. Kan? Satu lagi, tolong betulkan, ada lagi kru-kru kita yang saya tak dapat maklumat. Persatuan tak beritahu saya apa semua. Ini nak diperbetul, ni kena perbetulkan. Berapa kali nak ulang benda-benda macam ni? Tolong beritahu dekat adik-adik kita ni yang baru-baru ni. Sebenarnya kita kena cari persatuan, bukan persatuan cari kita. Takkanlah Shima nak cari 22,000 orang satu Malaysia ni, nak beritahu hari ni ada AGM. Kan? Sebagai ahli, dia kena cari. Dia kena mencari Profima punya update. Kan? Siapa dia, kita nak kena cari dia. Macam itulah soalan, cakap kasarnya lah kan. Tapi maksudnya tanggungjawab tu kena ada. Itu yang kita cuba nak didik ahli-ahli kita. Inilah masanya, saya rasa masa yang paling sesuai sekarang ni, sebab orang dah buka mata pasal Profima. Semua orang buka mata pasal Profima. 1 tahun kita pergi tu dengan AJK ni yang tak tidur malam all out ni kan. Job pun dah tak ada semua. Saya tumpu persatuan je kerja kan. Jadi inilah peluangnya. Kalau kita nak ubah sekali ni je, 3 tahun ni kita all out betul-betul. Hari tu saya berucap dekat Perkeso MOU. Saya waktu tu ada chairman Finas yang lama, Zurainah tu. Saya cakap kat dia, Datuk Seri, tahun ni kita bedal kau-kaunya.